Sekejap lagi kau. Masa yang dinanti kini tiba. Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. 82 kerusi Dewan Undangan Negeri menjadi taruhan. Lebih sejuta pengundi mengangkat suara demokrasi. Kami bawakan laporan terperinci di segenap lokasi. Kami rungkai dalam analisis dan diskusi. Semuanya di MMTV untuk laporan lebih eksklusif, konklusif dan responsif. Bersama kami di platform media sosial Utusan Online, Kosmo Online dan The Malaysian Reserve. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua. Selamat kembali bersama MMTV melalui saluran Utusan Online dan juga Kosmo Online. Baik, malam ini sembang politik seperti biasa. Tapi malam ini kita luar biasa sedikit sebab saya berada di Kuching. Berada di Kuching ni lain macam sikit auranya. Sebab kita akan ada ataupun kita akan jalankan sembang politik edisi khas PRN Sarawak di Kuching. Jadi untuk malam ini kita akan seperti biasa meneramah seorang calon. Tapi calon ni agak hebat sikit. Aura dia luar biasa sikit. Populariti dia luar biasa sedikit. Baiklah, tidak lain tidak bukan saya memperkenalkan kepada anda calon bebas di N52 Dudong iaitu Fadil Muhammad Isa ataupun kita kenali sebagai Kadok. Assalamualaikum Fadil. Abang boleh unmute ke? Mungkin Fadil boleh unmute line Google Meet di sana. Alright. Alhamdulillah. Maafkan saya tak perasan tadi sebab admin yang mute-kan tadi tu. Alright, ini dia Fadil Muhammad Isa ataupun kenali sebagai Kadok. Assalamualaikum, sihat bang? Waalaikumsalam, sihat. Apa khabar? Alhamdulillah. Di Kuching ni, Kadok berada di mana? Saya berada dekat Sibu Sarawak di Dudong. Jaya. Walaupun kita satu negeri sekarang ni tapi agak jauh sebab tu kita Google Meet saja. Betul. Maaf. Tak perasan tadi. Alright, untuk permulaannya kita tak nak start terus kepada soalan yang lebih serius ataupun lebih mendalam berkenaan dengan PRN Sarawak bang. Cumanya mungkin untuk permulaan ni Fadil boleh kongsikan siapa sebenarnya Fadil ni dan siapa sebenarnya Kadok ni? Silakan. Nama saya Fadil bin Muhammad Isa atau lebih dikenali sebagai Kadok, merupakan anak jati dekat Dudong ini, lahir dekat Sibu, membesar dekat Sibu, bersekolah dekat Sibu, remajanya di Sibu. Sebelum saya mencari kerja, berpindah dan tinggal di Kuala Lumpur ketika ini. Tapi saya selalu balik Sibu sebab orang tua saya pun masih lagi dekat Sibu. So sedikit tentang diri saya, mereka panggil saya so-called influencer lah dalam media sosial. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun, biasa-biasa je. Okey, teruskan.
Itu je lah siapa sedikit tentang diri saya. Bukan siapa-siapa pun. Alright, baik. Bukan siapa-siapa ni sebenarnya kita nak tahu siapa yang lebih mendalam sikit. Baiklah, mungkin Kak Dok juga boleh share kan. Kita nak tahu juga bila Kak Dok dah share. Kak Dok ni bukan siapa-siapa pun tapi lahir dekat Sibu. Memang anak jati Kak Dok. Tapi kenapa tiba-tiba nama Kak Dok ni terlibat di arena politik ni lain macam ni? Dia sambil-sambil kita selalu mendengar orang cakap, orang yang selalu berkata-kata, no action, apa semua. Jadi saya pun dulu macam agak tidak puas hati dengan apa yang berlaku apa semua. Therefore this time around saya take action lah, do something about it. Instead of just talk about it, I do something about it. I want to see a difference in Sarawak. So maybe this is one of the way. Maybe this is one of the way. So Tapi kenapa kali ni menjadi pilihannya? kenapa kali ini tunggu bila? Nak tunggu sampai apa tu? Kita ni sampai dah tak boleh nak diselamatkan ke baru kita nak do take something kan? Kenapa bukan sebelum ni? Kenapa bukan sebelum ini pula Ada pelbagai faktor kesediaan dari segi mental, financial, responsibility. So since macam sekarang ni agak macam dah tak terlibat dengan apa-apa, tak ada business, tak ada kerja yang akan melimitkan saya. Kalau dulu saya baca berita kan. So sekarang saya ada cara lain untuk menjana pendapatan. So maybe dengan masa yang saya ada dan mungkin dengan apa yang saya tahu, saya rasa this time around I well equipped to support the people instead of macam just tak pandai berenang terus nak pergi terjun kolam kan. So at least adalah baju keselamatan apa semua. Itulah analogi yang saya boleh gunakan lah. Bila dah betul-betul bersedia barulah kita join kan. Betul. Baik bang. Eventually sebenarnya kita tak bersedia juga sebenarnya. Sehingga ke saat ini saya masih belum bersedia. But then kalau kita nak jadi alasan tidak bersedia pula untuk tidak melakukan perubahan, dan sampai bila-bila pun kita tak berubah. Sebab apa? Betul. Kita tak tahu bila macam dulu baca berita. Saya bersedia ke nak baca berita? Tidak. Ataupun apa-apa kejayaan kita, ataupun apa saja yang kita buat. Kita tak pernah bersedia. But somehow, what does it take? What does it take to be successful is take action. So I have to take this action, and when? So the time is now. The time is now. Jadi Kak Dok ada sentuh kenapa masa ini menjadi pilihan sebab nak memperbaiki ataupun nak ubahlah sistem politik ataupun sedikit kecacatan yang ada di Sarawak berkenaan dengan politik ni. Dia nak bercakap pasal cacat ataupun ketidakelokkan tu tadi tak boleh juga. But because kita tak boleh nak compare. Kita tak boleh nak compare kerana kita tak berada dekat situ. But what I can tell is this. Can we make it better? More, better, different. So that's the idea. Idea dia adalah mungkin dengan penyertaan Kak Dok dalam pilihan raya kali ini, dalam politik dekat Sarawak kali ini akan membuatkan politik itu menjadi more, better, different. Okay. More, better itu ayat yang saya suka. Nak differentkan yang bagaimana? Well, different dari segi bagaimana seseorang menjadi calon ataupun yang menjadi wakil rakyat itu menjalankan tugas dia. Mungkin bila Kak Dok membuat cara dia lebih baik daripada yang sebelum ini, kita tak tahu. Because kita kan berbeza. Kita kan berbeza, cara kita berbeza. The way we think, the way we works different. Therefore, bila kita nampak perubahan ini, this is what I want to contribute. Ini yang kita nak sumbangkan. To bring the best out of others. Menampilkan yang terbaik dalam diri orang lain. Dengan cara menampilkan yang terbaik dalam diri sendiri. So that's enough actually. Dah cukup sebenarnya. As long as kita nak membawa perubahan kan. Baik, Kak Dok di N52 Dudung bertanding dengan logo udang sebagai calon bebas. Nak tahu juga ni apa sebenarnya manifesto yang dibawa oleh Kak Dok ni? Cerita sikit. Sedikit tentang manifesto. Ingatkan nak tanya pasal udang. Cerita juga kalau ada cerita. Kalau kita tengok logo udang ni, nampak tak? Dia ada satu kepala tapi dia ada banyak tangan. So dia macam nak menunjukkan yang sebenarnya jelas orang parti lain kan mereka macam ada mereka punya jentera apa semua kan. Tapi sambil-sambil kita ada
kita sentiasa ada, walaupun saya ni seorang, tapi sebenarnya orang tak nampak tangan-tangan di belakang yang sentiasa memberi sokongan dan menyokong dan membantu kita dalam berkempen kali ini. Dan bercakap pasal manifesto, kita ada manifesto trust, dan kita ada juga sub manifesto ataupun manifesto tambahan yang baru. Tapi matlamat manifesto saya lebih kepada sebenarnya dari segi menjana ekonomi di kalangan generasi sekarang. Bukan generasi sekarang tu maksudnya orang muda, tak. Sekarang sesiapa yang ada pada zaman ini, ketika ini kita nak mengajar mereka ataupun membantu mereka bagaimana. Mengajar bukan bermaksud mereka kena buat, tetapi memberi ataupun berkongsi cara bagaimana untuk menjana pendapatan menggunakan e-commerce. Bila perkara ini dibuat, sedikit sebanyak actually dia membantu peniaga-peniaga yang terdapat dekat Dudung pada skala yang lebih besar. Sebab kat sini saya pasti tak ramai yang macam dekat Semenanjung yang menggunakan platform macam Shopee ataupun Lazada untuk berniaga contohnya, ataupun menggunakan social media untuk mempromosikan produk-produk mereka, dan bagaimana untuk dengan menggunakan video-video ataupun kandungan-kandungan selain dapat mempromosikan orang, tapi sebenarnya dapat menjana pendapatan daripada konten tersebut. Ekonomi, dari segi ekonomi, di mana kita nak mengajar anak-anak kita ini ataupun orang-orang sekarang ini untuk tidak bekerja dengan orang, tetapi bagaimana tidak bekerja dengan orang masih lagi menjana pendapatan. Ini kita namakan sebagai ekonomi gig. Ekonomi gig bila mana orang tidak bergantung kepada orang lain untuk menjana pendapatan. Yang kedua, pelancongan. So, dari segi pelancongan bermaksud kita nak mulai membawa orang datang ke Dudung untuk spend. Therefore kita nak buat aktiviti-aktiviti sukan rakyat, aktiviti-aktiviti itu macam pemotoran, auto show. Kita ada plan untuk buat macam pesta, kita nak buat macam acara-acara yang melibatkan sungai yang dulu yang selalu orang buat macam Sukan rakyat. Ya, sukan rakyat. Sukan rakyat sebab benda ini makin lama makin hilang di muka bumi ini, especially dekat Sarawak ni. Dengan arus kemodernannya sebenarnya kita kena menyeimbangkan perkara tersebut, sebab pada masa yang sama perkara ini sebenarnya membawa pulangan yang lumayan untuk masyarakat setempat, untuk masyarakat setempat, pelancongan. Yang seterusnya, kesenian, kraftangan dan kebudayaan. Benda yang sememangnya ada dekat Sarawak yang sebenarnya tak ada dekat tempat lain, tinggal nak ditampilkan ataupun nak dipromosikan. Nampak tak kesinambungan daripada setiap manifesto ini saling berkait? Contoh macam tadi kita bercakap tentang social media, kita akan gunakan mereka-mereka yang kita dah ajar tadi, sebab bila kita dah ajar orang, apa yang mereka akan kurang kat situ, apa aku nak buat? Kat Sibu ni apa nak buat kalau tak ada apa-apa yang menarik? Tetapi sebenarnya ada benda menarik, kraftangan, kebudayaan, kesenian. Bila mana kalau mereka menjadikan itu sebagai konten, more people will know about it, and people, kembali semula dekat manifesto kedua tadi, pelancongan. Datang ke Dudung untuk melihat sendiri, merasai sendiri ataupun mendapatkannya sendiri. Di mana? Di Dudung. Pembangunan belia. Pembangunan belia, macam saya, jadi apa yang saya jadi disebabkan apa orang cakap program-program jati diri, self development, apa semua benda-benda yang saya tahu saya biasa buat dan boleh diberikan, yang boleh memberi manfaat kepada budak-budak. Sebab apa? Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang belajar tinggi-tinggi, diploma, degree apa semua, tapi kat mana confident dia? Confident dia tak ada. Kenapa confident dia tak ada? Sebab tak ada orang tunjukkan dia bagaimana nak dapatkan confident. Tapi ada tak cara nak dapatkan confident dalam tempoh yang singkat? Ada. Dia kena melalui kursus-kursus itu yang kita nak beri kepada anak-anak muda kita ini, kemahiran-kemahiran itu, sebab benda-benda ini penting untuk ekonomi gig ni tadi. Kau ada bisnes yang bukan-bukan yang canggih ni pun, kalau kau tak boleh nak jual pun susah. Susah. So kemahiran-kemahiran yang menampilkan terbaik dalam diri sendiri itu tak ada lagi dekat kita ni. Kalau perasan. Dan macam sukan pemotoran yang saya masukkan tadi lebih kepada macam ada kawan dia kata, "Kaduk, kau menang nanti aku nak buka go-kart punya track dekat tempat kau." Aku cakap, "Boleh, tapi kau kena bawa duit kau sendiri lah. Sebab kami orang kat sini tak banyak duit ni, tiba." So dia kata, "Tak, don't worry about that. Mereka cuma nak perlukan tempat untuk buat aja." Pandailah mereka run the business. You see? Sebab kalau macam saya, muda remaja dekat sini, Jalan Sibu Jaya, Sibu ni tempat saya merempit dulu.
Bukan nak menggalakkan orang merempit, tetapi untuk mengelakkan orang merempit, tapi pada masa yang sama mencungkil bakat-bakat baru. Sebab apa? Kenapa bakat-bakat dekat Sarawak kurang menonjol berbanding bakat-bakat dekat Semenanjung? Bukan kita nak menidakkan, bukan kita nak bersaing. Maksudnya macam, itulah peranan especially kalau macam siapa-siapa yang memegang jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan apa semua, benda macam ni nak kena fokus. Benda macam ni nak kena fokus. Kita ada juga sub manifesto yang kita ubah, contohnya macam baru-baru ni keperluan-keperluan yang kecil-kecil yang orang tak nampak, contohnya macam siapa-siapa yang tinggal dekat flat, kalau macam ada kematian kat mana orang Iban, bila ada orang meninggal, saudara mara akan datang berkabung tau. Berhari-hari sampai ke macam ngetas ulit. Ngetas ulit ni last day dia berkabung lah. Bila dekat flat, benda itu sukar sebab parkingnya susah apa semua. Jadi kita macam nak kena sediakan satu rumah ataupun satu dewan yang orang ramai boleh gunakan untuk acara-acara yang melibatkan kebudayaan ataupun kebudayaan budaya. Benda tu yang tak ada sebenarnya. Dan satu lagi, mungkin apa yang saya kena lakukan adalah mewujudkan satu pasukan khas di mana mereka ni hendaklah menterjemah dan berkongsi dan mengkaji semula Malaysia Agreement 1963. Itu antara manifesto baru saya yang saya tambah recently. Sebab apa? Maklumat mengenai MA63 hanyalah sekadar macam kenapa tak fight MA63? Kenapa tak fight MA63? Tetapi orang tak tahu apa dia MA63 tu. Jadi hari ni tadi saya dah kongsikan dekat mereka perjanjian itu yang mengandungi lebih 200 lebih muka surat dalam bahasa Inggeris. Jadi kita nak kena terjemahkan dan kongsikan kepada masyarakat apa sebenarnya hak orang Sarawak dalam perjanjian Malaysia 1963. Baik, itu antara manifesto-manifesto yang memang Kadok highlightkan lah untuk PRN ke-12 Sarawak kali ini. Cumanya berbaki 5 hari lagi nak menempuh PRN sebenar nanti Kadok. Bagaimana tempoh berkempen ni? Sebab saya difahamkan di Dudung tidak tersenarai di kawasan yang dilarang berkempen secara fizikal. Maksudnya kita boleh turun padang, kita boleh berceramah dan sebagainya. Cumanya setakat ini macam mana sambutan penduduk setempat ataupun mereka ni pelik tiba-tiba Kadok muncul diri ni? Tak, mereka tak pelik. Kemunculan Kadok dekat kampung-kampung amatlah diterima ramai. Sebab memang apa? dinanti. Ya, sebab saya dah memang berjalan di seluruh Sarawak recently untuk berjalan dan mempromosikan budaya tentang tempat-tempat yang menarik apa semua. So mereka suka bila Kadok datang, especially walaupun saya kalah, tetapi sebenarnya saya dah melakukan beberapa perubahan pun dekat Dudung ni. Antaranya macam saya berceritakan tentang sebuah rumah panjang yang baru dibina di belakang rumah yang lama yang dah memang ada elektrik, tapi 10 tahun mereka apply untuk pasang meter elektrik tak dapat. Recently dapat tahu, ada orang komunikasikan kepada saya, pihak kerajaan tempatan ataupun pihak berwajib dah datang, dah periksa dan dah komunikasi dekat rakyat kan. Itu satu. Yang kedua, macam saya datang dekat satu tempat nama dia Ulu Salin, ada menara telco. Sebelum ni memang ada internet connection, tapi sebulan sebelum election recently tak ada internet connection, tak tahu sebab apa. Jadi hari ini dapat maklum balas yang mengatakan yang dah ada internet connection. So sebenarnya kita dah berjaya. Alhamdulillah. Orang suka bila mana, sebab itu kita tidak boleh menolak kepentingan media sosial. Sebab media sosial ini suaranya lebih kuat daripada dewan yang terdapat dekat Malaysia ni. Betul-betul. Baik, bercakap pasal media sosial ni, memang kita dah tahulah Kadok ni memang orang kata senjata utamanya melalui media sosial, walaupun Dudung sendiri boleh berkempen, turun padang dan sebagainya. Cuma penerimaan mungkin golongan yang lebih dekat dengan media sosial ni golongan muda. Golongan yang celik IT, yang ada telefon pintar dan sebagainya. Bagaimana Kadok menyusun strategi untuk supaya berkempen ni ataupun manifesto yang ingin disampaikan tu sampai kepada seluruh penduduk, tak kira peringkat umur? Sebenarnya kita, itu yang kita assume. Kita assume dia tak sampai dekat semua peringkat umur. Tapi bila Kadok pergi kat mana dia pergi, memang orang tua-tua ni memang kenal Kadok. Memang kenal Kadok. Cuma nak tukar habit mereka untuk memilih
bukan yang mereka biasa pilih. Tiba-tiba ada calon bebas, nama dia Kadut, tiba-tiba Kadut masuk bertanding. So nak tukar habit tersebut, itu yang susah. Habit ni susah nak tukar. Berpuluh-puluh tahun mereka pangkah orang yang sama ataupun parti yang sama, nak tukar tu yang payah. Jadi ianya adalah peranan kita semua sebenarnya, especially anak-anak muda. Macam saya kata dalam video-video saya sebelum ni, life is an enrollment game. Enrollment game ni maksudnya macam mana kita nak suruh orang beli kereta tu, ataupun nak suruh orang ambil insurans ni, ataupun nak suruh orang beli barang dekat kedai kita, kita ajak orang, itu enrollment tau. Itulah peranan sesiapa yang inginkan perubahan, hendaklah enroll orang-orang tua ini untuk this time around, untuk dapatkan keputusan yang berbeza dalam hidup mereka, mereka kena lakukan perkara yang berbeza. Itu saja. Kalau mereka dah biasa pangkah parti-parti sebelum ini, mungkin kali ini mereka kena pangkah Kadut. Jadi usaha Kadut sendiri untuk ubah kebiasaan mereka tu menggunakan sosial media, memberi maklumat seperti ini setiap kali saya live, memperingat saling memperingatkan masing-masing untuk enroll. Kalau contoh anak telefon mak ayah, instead of telefon mak ayah untuk pilihan raya untuk kali ini, selalu dia telefon orang tua nak minta duit lah apa kan. Tapi kali ini kita nak anak-anak telefon orang tua bukan nak minta duit, tapi kata kat dia, undilah Kadut untuk masa depan anak-anak dia. Baik, itu kalau ada anak yang sudi call lah mak ayah untuk nasihatkan supaya undi Kadut. Tapi Kadut, kalau tidak ada anak ataupun tidak ada saudara mara yang nak menghubungi mereka supaya undi Kadut, macam mana Kadut sendiri menyusun strategi? Sebab Kadut kata tadi lebih kepada media sosial, ataupun Kadut sendiri ada juga berceramah di rata-rata, sebab itulah habit ataupun style pengundi zaman mak ayah kita. Betul. Bukan maksudnya saya menggunakan media sosial, saya tidak pergi berjalan. Dua-dua saya buat. Saya sampai kat satu kawasan itu, berjumpa orang dan pada masa yang sama live. So benda itu tak bukan dia tak boleh disebut ceramah fizikal, sebab ceramah fizikal memerlukan permit, tetapi saya berjalan ke kawasan-kawasan di dalam kawasan Dun saya ini ada dah berjumpa dengan orang, siapa-siapa yang saya jumpa saya akan tanya undi kat mana. Ada isu dekat kawasan Dun bila mana mereka itu bukan pengundi di kawasan Dudung, tapi mereka tinggal dekat kawasan Dudung. So saya tanya, mengundi nanti kat mana, orang mana, undilah Kadut. Sampai tu saya buat live. So dia macam 2 in 1. Betul. Baik, kalau kita tahu sebenarnya Kadut di sebalik sejarah sebagai pembaca berita, Kadut juga aktif sebagai seorang YouTubers. Jadi bagaimana Kadut nak menolak persepsi mereka di luar sana yang menganggap penyertaan Kadut sebenarnya dalam arena politik ni sebenarnya untuk konten YouTube je. Macam mana tu? Saya rasa semenjak berapa bulan lepas saya dah kurang upload konten dekat YouTube. Saya hanya buat Facebook aja. Kurang. Saya dah lama sebenarnya, kalau perasan orang tanya saya kenapa tak upload video kereta lagi apa semua, maksudnya dah lama dah stop sebenarnya. Itu apa yang orang fikir. Kadut buat itu untuk konten YouTube tu semua kan. Tapi sebenarnya tidak, sebab pendapatan sekarang bukan dekat situ. Pendapatan sekarang lebih kepada kripto. Menjana pendapatan dekat kripto. Sebab tu saya daripada page yang 400,000 followers, saya pindah pula kat page yang baru yang masih kosong. Maksudnya kita start daripada kosong. Maksudnya bukan nak cari duit. Because I just want to prove people wrong. Orang cakap untuk cari duit. Okay, tak apa aku buka page baru. Cuma untuk kempen kali ni saya pakai balik page yang 400,000 followers ni. Tapi I just can do it. I can, you know what, tak apa kalau kau cakap macam tu, aku boleh tukar, buka page baru, buka channel baru, start daripada kosong. Benda tu tak boleh buat duit pun sebab kosong. Been there done that. Saya dah buat pun. Saya ada satu lagi page nama dia yang beracun, YB Kadut. Itu start daripada kosong. Alright, Kadut, kita nak tanya juga kalau kita tengok dari segi persaingan lah antara calon, kalau edisi 2016 di PRN Sarawak, 5 penjuru melibatkan Dudung ni, tapi kali ini PRN 12 8 penjuru yang paling sengit, paling banyak. Jadi macam mana persiapan ataupun taktik Kadut untuk berdepan dengan 8 penjuru ni? Saya tak nampak macam usaha mereka untuk meyakinkan penduduk untuk mengundi mereka. Kurang saya melihat mereka berkempen pun kurang, lebih kepada membasang bendera, bagi risalah macam tu. Tapi saya sendiri tak pernah lihat kenapa orang kena undi mereka. Saya tak faham. Adakah kempen pilihan raya sebenarnya hanya perang bendera?
ataupun nak bagi apa yang kelebihan mereka dah buat sebelum ni, yang kita nak tahu apa yang mereka nak buat sekarang. Sebab apa saja yang mereka janjikan sebelum ini tak terlaksana pun. So bagi saya 8 penjuru ini sebenarnya advantage untuk saya, advantage. Sebab kalau kita lihat komposisi kaum yang terdapat dekat Don Dudung ini, 51% ataupun 52% pengundinya adalah daripada berbangsa Cina. So balance dia dalam 49% lebih itu adalah Bumiputra. Bumiputra. Kalau ada 8 orang bertanding, 5 ni adalah berbangsa Cina, yang 3 ni adalah berbangsa Bumiputra. Okay? Kalau 50% ni kena undi 5 orang ni, sebenarnya mereka telah pecah undi. So tinggal 50% untuk dibahagi pula kepada Bumiputra. Kalau lah orang Bumiputra undi Bumiputra, kalau orang undi Bumiputra pun tak undi Bumiputra, tu saya tak pastilah. Kalau kita nak fight, kalau kita nak fight pasal hak Bumiputra, kalau kamu pergi undi yang bukan Bumiputra, jangan haraplah benda itu berlaku. Sebab sepanjang bertahun-tahun mereka memegang Don, kalau perasan hanya seorang aja Bumiputra pernah memegang Don di Dudung ini. Tapi selepasnya bukan, dan sebab itu kita jadi apa yang kita jadi sekarang. So kalau kamu Bumiputra mahukan hak kamu diperjuangkan, dibela, bukan maksudnya kita menidakkan hak bangsa lain, tidak. Itu bukan niat dia. Kita nak hak kita juga naik sama-sama. Bukannya kita ditindas. Itu saja sebenarnya. Tapi kamu tak boleh expect bangsa lain untuk melakukan itu untuk kamu, sebab it's just human nature. It's just human nature. So kalau nak perjuangkan hak kamu itu, hak Bumiputra itu yang sekian lama tidak terbela, kamu tidak ada pilihan lain melainkan mengundi calon Bumiputra. So kalau 50% balance itu tadi, kalau mereka bandingkan pula dengan 3 calon ini, siapa yang mereka lebih rasa layak, dan kalau mereka rasa Kaduk lebih layak, 50% mengundi Kaduk menang. Possible. Kalau mereka tidak mengundi bukan Bumiputra. Sebab dulu tak ada pilihan. Dulu memang yang bertanding ni kebanyakannya memang bukan Bumiputra. Jadi mereka tak ada pilihan. Tapi bila dah ada pilihan ini, then there is no reason for the peoples of Dudung untuk tidak cast dia voting untuk calon Bumiputra. Itu kalau Dudung mengundi Kaduk kan? Betul. Tapi kita perlu tahu juga, sebab calon GPS memang ditempatkan di semua kerusi di Negeri Sarawak. 82 kerusi, 82 calon ada. Jadi di Dudung sendiri pun ada GPS. Jadi bagaimana Kaduk memandang persaingan ataupun tekanan politik daripada pihak GPS sendiri? Sebab itu saya mulai mengajar masyarakat jangan mengundi kerana bendera atau parti. Sebab itulah Sarawak jadi apa dia jadi sekarang, sebab mengundi kerana bendera atau parti. Kalaulah mereka dari GPS dan tak buat kerja, tak ada sebab masyarakat untuk undi mereka. Tetapi kalau memang calon tu daripada GPS, dia memang kompeten, then tak ada sebab korang nak kena undi Kaduk. Kalau pesaing saya itu diketahui seorang yang memang kompeten, terbukti bila dia pernah dilantik sebelum ini, dia memang seorang yang amanah, dia memang seorang yang menjalankan tanggungjawab dia, jangan undi Kaduk. Tetapi tahukah Mama Arif, 88 orang calon yang bertanding dekat Dudung kali ini merupakan muka baru. Muka baru. Betul. Jadi sedikit sebanyak muka baru ni yang orang kata tidak menyebelahi mana-mana pihak lah. Sebab semua muka baru, masing-masing ada nasib dan masing-masing ada peluang. Betul. Alright. Dia muka lama, tetapi muka lama di tempat lain sebagai ahli parlimen. Dan dia ada track record dia dekat sana. So orang boleh menilai dari situ. Kalau dia bagus, undi dia. Kalau dia tak bagus, jangan undi dia. Itu je pilihan di tangan pengundi. Saya bukan nak kata yang saya bagus. Tidak. Saya nak kata dekat pengundi, satu, undi adalah rahsia. Yang kedua, kalau kamu mengharapkan orang bukan Bumiputra untuk undi kamu, untuk membela kamu, then susahlah. Kamu memang tak nak kena meramaikan lagi Bumiputra di dalam Don. Sebab kalau tidak, memang tak ada kuasa nak polisi yang dibuat. Kalau tidak ada majoriti, then susah. Memang susah. Betul. Itu saja. Ini permainan politik di peringkat atasan, di Dewan Undangan Negeri.
mathematically ataupun common sense je, kalau bukan Bumi Putra menguasai kerusi di dalam Dewan Undangan Negeri, satu orang wakil muncul kata kita nak perjuangkan hak ini, siapa setuju angkat tangan sebab kita nak buat demokrasi, betul tak? Tapi yang dalam tu semua bukan Bumi Putra. Dan bagaimana kamu nak membela hak kamu? Memang takkan dapat. Sebab apa? Mereka adalah wakil rakyat yang kamu pilih. Itu semua common sense. Ini semua common sense. Alright, Kak Dok. Menjelang 5 hari saja lagi berbaki, 18 Disember, hari penentuan, hari segala-galanya untuk perjuangan kita. Mungkin Kak Dok ada senjata ataupun rahsia terakhir lah yang masih lagi simpan, yang masih lagi sorok. Mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya taktik terakhir Kak Dok menjelang 5 hari lagi ni? Tak ada. Saya habis semua senjata. Saya dah keluar. Tak ada apa. Dah habis dah? Dah habis. Sebab itu kita dapat tengok result dia secepat mungkin. Sebab tu kita dapat tengok ada tempat yang terus ada internet, ada tempat yang terus macam tiba-tiba jalan tu adalah lori yang nak turap jalan muncul, macam-macam. So itu adalah bukti yang social media juga memainkan peranan yang penting sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang bila wakil rakyat tidak menyuarakan, mungkin pejabat-pejabat awam ataupun badan-badan berkanun yang bertanggungjawab tidak perasan dan tidak peduli. Tapi apabila di social media, at least perkara itu akan kena balik dekat Dewan Undangan Negeri ataupun dekat wakil rakyat dia, apa pasal itu tempat teruk apa semua, whatever lah kan. Social media. Macam mana dekat Sawai tiba-tiba ada pasang pencawang sebab social media. Macam mana Bibi Nova dekat Sabah tiba-tiba ada pencawang elektrik, internet apa semua sebab social media. Baik, Kak Dok, sekiranya taktik social media ni kita akui memang sangat meluas, memang sangat senang untuk viral dan sebagainya. Tapi sekiranya mandat yang diberikan oleh penduduk Dudung ini bukan untuk Kak Dok, maksudnya sekaligus menafikan kuasa social media ni. Macam mana Kak Dok? Macam nak cakap result talks. Maksudnya jika mandat itu tidak jatuh kepada Kak Dok, jadi mandat tu jatuh dekat calon yang menang. Jadi kita kena bagi chance calon yang menang tu buat kerja dia. Jika saya kalah, tak ada apa-apa berubah dalam hidup saya maintain macam ni je. Tapi anak-anak bangsa kita, jangan undi Kak Dok sebab kesian. Undi Kak Dok sebab kesian dekat anak-anak bangsa, itu je. Saya kalah, saya masih boleh tidur dengan nyenyak. Tapi macam mana dengan anda? Dengan airnya tak ada, internetnya tak ada, tak tahu nak orang sekarang zaman cek duit dekat bank tak payah pergi bank, tengok dekat phone aja. Betapa pentingnya internet connection ni. So, jika saya kalah dan tanggungjawab itu terletak kepada wakil rakyat yang dipilih rakyat. Rakyat dah tak boleh komplain. Rakyat dah tak boleh komplain dekat Kak Dok. Sekarang ramai orang yang PM saya, kesian tempat saya. Tapi saya bukan wakil rakyat. Belum lagi. Korang hanya boleh komplain dekat wakil rakyat kamu saja. Itu realitinya. Take it or leave it. Itu saja. Betul. Baik, kalau selepas ini Kak Dok kalah, Kak Dok kata tadi Kak Dok bukan siapa-siapa, masih boleh tidur nyenyak dan sebagainya. Tapi adakah perjuangan ni memang akan tamat kat sini saja ataupun terus bangkit untuk arena akan datang? Saya kena tengok. Jika wakil rakyat yang dipilih itu melaksanakan tanggungjawab dia dengan betul, tak ada sebab saya nak kacau. Bukan the word kacau itu nak kacau orang, tak. Maksudnya saya nak bertanding. Kalau dia memang amanah menjalankan tanggungjawab dia, air dah ada, internet dah okey, this apa orang cakap, basic needs ni mereka berjaya laksanakan. Tak ada sebab sekarang nak bertanding sebenarnya. Lagi seronok saya duduk peluk bini saya sekarang. Tak, common sense. Apa yang saya cakap ni common sense. There is no reason Kak Dok involved dalam politik at the first place unless something is wrong and I need to do something about it. Itu aja. Contoh lepas ni mungkin kalau kalah kali ni, next adalah parlimen punya ni. Mungkin saya nak tengok dulu sebab dekat sini sama juga bukan Bumi Putra yang itu. Kalau tak ada orang-orang lain yang boleh lawan calon yang tengah bertanding sekarang, nak tak nak saya kena do something about it. Then maybe yes, I will fight for the next election dalam parlimen pula. Mungkin. I don't know.
Sebab either you do something about it or not. Kalau tidak, orang hanya akan bercakap dalam sosial media, pumpang apa semua, tapi sendiri pun tak nak lakukan sesuatu untuk masyarakat. Hanya komplain. Alright. Baik Kak Dok, ada juga setengah-setengah mereka dan juga netizen yang memainkan isu yang kononnya Kak Dok ni tak layak pun bertanding sebab bukan orang Dudong sebenarnya. Sebab ayah orang Semenanjung. Sebenarnya macam mana Kak Dok? Dia sebenarnya kalau ikut layak, saya langsung tak layak. Memang Sudah. tak layak apa, belajar tak tinggi apa pun tak ada. Memang tak layak. Tapi orang yang kamu undi, yang kamu katakan layak itu pula tidak amanah. Itu kamu tak nak tanya pula. Untuk pengetahuan anda, Constitution, sesiapa saja yang lahir dekat Malaysia, yang tidak bankrupt, yang tidak pernah kena penjara sekian-sekian masanya, boleh bertanding. Itu saya kata, kita jangan pedulikan. Kalau kita masih bersikap begitu, dia takkan maju. Bila ada orang yang baik, yang bagus, saya tak kata saya baik lah. Bila ada orang yang nak bertanding sebab nak bawa perubahan, itu kamu persoalkan. Dan jangan kamu heran bila tempat kamu tiada perubahan. Nak tanya setakat saya layak? Tak layak. Sedikit pasal politik pun saya tak tahu. Tetapi, somehow, I do here, somehow ada juga orang goyang. Ini orang yang tak layak ni pun orang goyang. Tapi bagaimana Kak Dok kalau mereka menilai bukan tidak layak kepada Kak Dok tidak berpendidikan tinggi dan sebagainya, tapi mereka berpendapat asal usul keluarga Kak Dok ni bukannya di Dudong. Mana wallet saya tadi? Nak tengok alamat rumah saya dekat mana ke apa? IC saya bukan sekadar 13. Siap ada K lagi. Yang cakap tak layak tu adalah macam-macam politik, saber-saber terupa yang kita tahu memang wujud dalam dunia ini. Itu kerja dia orang. Itu memang kerja mereka. Orang yang cakap tak layak tu, adakah kamu orang Dudong? Mungkin kamu orang KL, mungkin kamu tinggal di Kuching ataupun tinggal dekat Bandar Sibu. Kamu mendapat sesuatu daripada siapa-siapalah, kroni-kroni yang terlibat dalam politik. Saya tak tahu. Tetapi kalau kamu orang Dudong, kamu tak peduli saya berasal daripada mana. Takkan peduli. Sebab sampai ke satu tahap, ada pula orang yang betul-betul concern, yang menerima semangat ini. Kak Dok, kalau orang Dudong tolak kau pergilah tempat kami ni. Datanglah tempat kami ni, kau bertandinglah dekat sini, bantulah kami di sini. Ada. Mereka tak peduli pun saya orang Dudong atau tidak. Itu saja. Baik, Kak Dok, kita nak tahu juga sejak penamaan calon tempoh hari sehingga sekarang dah orang kata pecutan terakhir untuk menempuh pilihan raya ni, sebenarnya selain daripada cabaran untuk Kak Dok mengubah persepsi masyarakat yang lama mengundi parti yang mereka sokong, apa lagi sebenarnya cabaran yang besar? Sebab Kak Dok ni first time ni. Cabaran yang besar sebenarnya memang Bumi Putra itu sendiri. Macam ni lah tadi, sahabat-sahabat terupa yang diberi dedak, yang diberi ini untuk merosakkan bangsa sendiri apa semua, yang sanggup menjual maruah sampai bangsa tergadai apa semua. Itulah cabaran dia sebenarnya. Itu hakikat, itu pedas nak cakap, tapi itulah realiti dia. Sebab apa? Kalau tengok siapa-siapa yang mempersoalkan kredibiliti Kak Dok, bukan orang bangsa lain, bangsa sendiri. Dan mereka juga yang akan melalui jalan yang rosak itu sepanjang masa. Mereka juga yang akan melalui jalan yang banjir itu sepanjang masa, yang tak ada internet itu. Sebab apa? Cukuplah dapat dedak setiap kali election. Kak Dok, kita nak tahu juga sebab di mana-mana negeri lah, tidak kira lah di Sarawak ataupun mana-mana negeri, ada isu ahli pemimpin politik bila dah dilantik oleh rakyat ni, bila dah selesa, mulalah nak lompat parti dan sebagainya. Andai katalah Kak Dok ni dipilih sebagai ataupun diberi mandat oleh rakyat, dah berjaya membina nama dalam arena politik, bagaimana kesetiaan Kak Dok sendiri kepada parti bebas ini? Ataupun bila diajak, join je mana-mana? Bebas kan, tak ada parti. Bebas boleh buat apa yang dia nak buat. Walau bagaimanapun, apa yang saya bagi tahu sebelum ini, saya kena tanya dulu pengundi-pengundi saya. Kat mana kita nak, orang ajak ni kat mana kita nak pergi. So, kita kena tanya rakyat sebab kita adalah wakil rakyat tersebut. Bukannya buat keputusan sendiri.
Baiklah, Kak Dok, sebenarnya saya nak tahu juga sebenarnya, tadi Kak Dok ada kongsikan antara manifesto yang diperjuangkan untuk membangunkan ekonomi e-dagang, untuk pelancongan, kraft dan sebagainya. Tapi sebenarnya selain daripada kita pergi lebih jauh kepada pembangunan ekonomi, sebenarnya apa sebenarnya yang rakyat Dudung ataupun penduduk Dudung sangat-sangat perlukan dan pemimpin sebelum ni tak nampak pun? Mereka hanya perlukan kemudahan asas yang semua orang rasa. Itu sebenarnya, mereka ni bayar cukai macam semua orang lain bayar cukai. Tapi ada lagi tempat-tempat dekat Dudung ini yang tak ada air, yang airnya keruh, yang airnya air kencing kita lagi laju daripada air paip. Bayangkanlah. Sorry to say. Apa yang masyarakat Dudung nak sama dengan apa yang masyarakat dekat tempat lain nak. Kemudahan asas, tekanan air yang cukup, aktiviti. Kalau tidak, Dudung ni dah tak seronok macam dulu tau. Untuk bersosial apa semua. But the most important thing adalah 3 benda ini. Air, elektrik. Air, elektrik. Internet agak crucial sekarang ini. Tapi tak payah cakap dua lain ni. Air yang tak ada tu aku tak boleh belah. Air yang tak ada. Aduh. Sedih. Jadi yang saya nak cakap tadi jalan. Air, elektrik dengan jalan. Sebab apa? Jalan-jalan dekat Sarawak ini, di luar bandar ini, di mana majoriti penduduk ataupun pengundi tinggal, di luar bandar, bukan di bandar, di luar bandar. Mereka ni pengundi. Mereka dah mengundi banyak kali. Jalannya sempit, mendak, air naik, rosak. Kalau jalan tu rosak, tak merosakkan kereta orang, tak merosakkan motor orang. Kalau jalan tu banjir, tak merosakkan kereta orang. Dahlah pendapatan masyarakat dekat sini yang gaji kecil. Tapi duit tu habis dekat benda-benda yang tak sepatutnya berlaku dalam negara ini yang kononnya maju dengan bangunan tertingginya di dunia, dengan bakunnya yang terbesar dekat Southeast Asia. Banyak benda yang kita banggakan dekat Sarawak. Tapi kita lupa perkara-perkara yang kecil-kecil ini sebenarnya. Itu je yang rakyat nak. Keperluan asas, kemudahan asas. Baik Kak Dok, sekiranya sekali lagi saya tanya, diberi mandat oleh rakyat, kalau kita lihat episod pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini selama 22 bulan, katakanlah dan terbukti Pakatan Harapan ada sedikit tidak dapat melakukan itu, tak dapat melakukan ini, dan alasannya adalah pemerintahan yang sangat singkat, 22 bulan. Jadi sekiranya Kak Dok sendiri diberi mandat oleh rakyat, berapa tempoh yang Kak Dok nak ambil untuk tunaikan apa yang rakyat mahukan ni? Saya dah bagi tahu dalam social media, memang satu penggal aja. Saya satu penggal je. Saya akan buat yang terbaik sebaik mungkin, malah saya akan tinggal dekat Dudung ini, membawa keluarga saya yang berada, isteri saya, anak-anak saya tinggal dekat sini 5 tahun. Go all out macam mana saya go all out dalam hidup saya seperti yang semua orang tengok sebelum ini. Apabila kita berjaya membuat satu bar baru dalam pentadbiran, sesiapa lepas itu yang nak bertanding, rakyat boleh decide. Rakyat boleh decide dan rakyat boleh belajar untuk tukar-tukar. Saya nak ajar rakyat ni untuk tukar-tukar undi mereka. Kalau YB mereka tak perform, tukar. Tapi kali ni kita nak bagi satu practical proses untuk mereka menukar tu. Sebab susah sangat nak suruh mereka tukar. Kalau mereka tak puas hati, tukar. Itu je yang sebab rakyat ni ada kuasa. Tapi apabila rakyat tidak pandai menggunakan kuasa yang pada ada diri mereka, maka mereka ditindas. Sebab tak pandai menggunakan kuasa, dan kuasa mereka itu fenomena dia 5 tahun sekali. Gunakanlah sebaik mungkin. Itu aja. Saya tak nak apa. 5 tahun untuk saya membentuk masyarakat baru. Terutamanya dari segi minda mereka. Mentaliti mereka. Baik Kak Dok, kita juga ada komen-komen yang cukup meriah sebenarnya di Facebook Utusan Online dan juga Kosmo Online yang menyaksikan kita secara langsung hari malam ini. Dan saya tertarik kepada satu soalan ni, datangnya daripada Syamsul Syam. Soalannya, Kak Dok, kalau wakil parti bebas, kalau wakil parti bebas, jikalau menang, anda tak boleh buat apa, ikutlah kerajaan sekarang GPS. InsyaAllah usaha anda termakbul. Terima kasih. Kalau menang, anda tak boleh buat apa. Macam mana ni Kak Dok? Korang kena faham, sekarang ni pembubaran Dewan Undangan Negeri, tak ada kerajaan.
setiap kali election macam-macam boleh berlaku. Kalaulah pada ketika itu majoritinya GPS lah membentuk kerajaan. Dan saya akan konsult benda ni dengan masyarakat. Kita nak join mereka tak? Masyarakat kata tidak bolehlah sebab bukan ikut saya, ikut masyarakat. Let's say lah bukan GPS yang menang. Majoriti yang menang adalah pembangkang. Bila pembangkang yang menang, mereka pula membentuk kerajaan, yang ni pula jadi pembangkang. Saya kena tanya balik masyarakat, kita ni nak ikut siapa? Nak ikut mereka ni ke ataupun nak stay bebas? Dan saya bukannya nak bertanding bertahun-tahun, nak pegang kuasa tu lama, yang saya perlu untuk attach dengan mana-mana parti. Tidak. Satu penggal 5 tahun untuk saya buat yang terbaik, memastikan pejabat-pejabat awam tidak makan gaji buta bila amanah telah diberikan. Bukanlah maksudnya saya mempersoalkan orang tak bekerja, tetapi itulah kenapa tiba-tiba line boleh ada, elektrik boleh ada, apa semua. Kita cuma nak pastikan kecekapan dalam sistem pentadbiran negeri ataupun undangan dewan dalam kawasan DUN ini, itu saja. Oh, satu lagi saya nak kena perjuangkan bila saya menang. Lupa nak cerita. Membuat persempadanan semula untuk DUN duduk. Kenapa tu? Sebab kita kalau kita sebab saya tak pernah berada dekat Dewan Undangan Negeri, tak tahulah berapa bajet yang diperuntukkan. Tapi sama-sama kita tahu dalam 5 juta average orang cakap, saya tak pasti. Kalaulah Dudung ini kalau dilihat dia sebesar Kuala Lumpur, lebih besar daripada Kuala Lumpur, lebih besar daripada Kuching itu. Dan bagaimana 5 juta itu boleh memajukan penduduk? So nak tak nak kita kena suarakan dalam Dewan Undangan Negeri dengan harapan semua orang bersetuju dengan Kaduk untuk diadakan persempadanan semula supaya dia akan jadi macam kat Kuching. Ada Kuching Utara, Kuching Selatan, mungkin Dudung Utara, Dudung Selatan. Sebab apa? Tidak adil. Kenapa ada tempat yang donnya kecil, bajet dia sama. Kenapa ada tempat donnya besar, bajet dia sama? Tak boleh. Tak adil. Itu tak adil. Jadi pada hemat Kaduk sendiri, isu ini tak pernah diperjuangkan oleh mana-mana wakil rakyat? Tak, ini safe deposit. Luar bandar adalah safe deposit. Buat apa mereka nak pecahkan? Sebab the moment mereka pecahkan DUN, kawasan itu tak tahu siapa yang akan pegang nanti, siapa yang akan menang nanti. Susah. Kita kena faham apa yang orang atasan fikir pula. Kalau aku pecahkan ni nanti, majoriti kita akan kurang ke apa. Wallahualam, kita tak tahu. Penyokong berpecah. Penyokong berpecah ke apa. Alright, Kaduk, kita nak sentuh juga berkenaan dengan mood pengundi sebenarnya. Dah menjelang saat-saat akhir kita nak mengundi ni. Tapi sebenarnya bila saya berada di Kuching sendiri, saya berada di negeri Sarawak sebenarnya, apa yang saya tengok yang meriahnya adalah perang bendera berbanding dengan masyarakat yang pulang ke kampung ataupun pulang ke Sarawak untuk mengundi. Jadi bagaimana Kaduk melihat penduduk ataupun rakyat-rakyat Dudung sendiri? Atau adakah mereka memang dah ramai pulang ke kampung ataupun mereka ni tak ada hati dah nak mengundi? Bukan mereka tak ada hati nak mengundi. Bila mereka tahu Kaduk bertanding, mereka nak balik. Tapi isu dia disebabkan SDMC mengurangkan kekerapan penerbangan, jadi tambang jadi mahal. Bila tambang jadi mahal, mereka tak boleh nak balik. Tapi banyak je PM message, aku tak boleh nak balik. Ataupun tambang murah selepas pilihan raya murah. Hari ni tadi keluar lagi iklan Asia tu. Murah. Tapi selepas pilihan raya, sedih. Adakah ini strategi politik, tools politician dekat atas sana, kita tak tahu. Dan Kaduk, untuk yang terakhirnya, saya nak jawapan dan keyakinan yang jujur. Berapa peratus Kaduk yakin Kaduk mampu menang? 100% possible, 100% all the time. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alright, untuk yang terakhirnya Kaduk, mungkin kata-kata akhir ataupun pesanan kepada penyokong ataupun penduduk Dudung sendiri untuk buat pilihan yang tepat supaya pembangunan dan kemakmuran yang selama ini tidak diraih dengan jayanya, mungkin inilah masanya. Okey, yang pertama, tolak politik wang. Tolak politik wang. Yang kedua, jangan undi kerana parti atau berbendera. Undi kerana calon tersebut. Walau bukannya dah berpuluh-puluh penggal dia ada dekat situ, tapi jalan dekat kampung kamu tu masih rosak, ada tukar. Itu tak amanah nama dia. Tukar. Jangan undi kerana parti, undilah calon lain. Sebab apa? Nak diajar YB ni untuk bekerja.
Kalau kamu tak tukar, YB tak buat kerja. Mudah saja. Okey, itu saja. Itu saja. Oh, lupa satu lagi. Ya. Kenapa kena undi kaduk? Sebab untuk masa depan anak-anak kita. InsyaAllah, demi masa depan anak-anak penduduk Dudong, kaduk menjadi pilihan, menjadi calon yang akan diundi dan akan dipilih dalam PRN 12 Negeri Sarawak N52 Dudong. Baik, terima kasih kepada Fadil Mat Isa. Ada ni, utusan online ni tanya, nak stop dah ke? Tak, saya tak puas layan lagi ni. Come on. Utusan orang utusan ni. Alright. Baik, terima kasih kepada semua. Kita memang bak kata kaduk sendiri tadi kalau sembang memang takkan habis. Memang takkan habis, tapi kita nak juga bagi laluan kepada calon-calon lain juga untuk bersama kita di ruangan Facebook Utusan Online dan juga Kosmo Online. Dan sekali lagi terima kasih kepada kaduk yang sudi bersama kami luangkan masa walaupun satu negeri di Sarawak. Tapi kita jauh sikit, kita gunalah media, bak kata kaduk juga, media sosial sebagai medium yang paling pantas, medium yang paling cekap untuk kita berkomunikasi. Dan terima kasih juga kepada player-player Utusan Online, Kosmo Online yang komen dan juga view ya cukup-cukup meriah pada malam ini dan stop daripada awal sehingga akhir. Selalunya berapa view? Selalunya ada juga yang melebihi, tapi untuk calon di Sarawak ini kali pertama melebihi 1,000 view. Kita menang. Tiba kita menang. Ini petunjuk awal kaduk, insyaAllah. Okey, dengan itu insyaAllah kita akan berjumpa buat penonton-penonton Kosmo Online juga Facebook Utusan Online. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah dalam Sembang Politik edisi khas PRN Sarawak bersama dengan story-story ataupun laporan-laporan yang lain dan juga bersama calon-calon lain. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.